Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syaikhul muallif al-imamu hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhidi miqdaru ma ta'rifu bihi usuladdin wa huwa anna laka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarika lah muttasifan bisifatil kamali munazzahan anin nuqsani waz zawali wa dalalatil hudusi munfaridan bil qidami an kulli muhdatsin wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu as-sadiqu fima jaa bihi anillahi ta'ala wa taqaddas wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran surau Jemaat Khalid bin Al-Walid IPK Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, tata cara ahli-ahli ibadah. Kita sampai ke muka surat 18 yang versi Arabik, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memperincikan aqabah yang pertama, dari 7 aqabah. Untuk seseorang itu berjaya menjadi ahli ibadah, dia perlu berjaya merentasi 7 dakian, 7 aqabah. Yang pertama adalah aqabatul ilmi, dakian ilmu. Malang sekali di zaman kita ini, bahkan di zaman dahulu juga, ada orang yang apabila dia ingin pergi kepada agama, dia tidak menghiraukan aqabatul ilmi. Dia terus pergi kepada ingin beramal. Dia terus pergi kepada semangat dan juga slogan yang tidak didasari dengan ilmu. Jadi ini tidak membawa kepada dia sampai kepada tujuan, iaitu mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam kuliah yang lalu kita lihat Imam Ghazali rahimahullah taala merumuskan fa'lam annal ulum allati talabuha fardun fil jumlati salasatun. Maka ketahuilah bahawa ilmu-ilmu yang mana menuntutnya itu merupakan satu kefarduan. Secara umumnya ada 3 jenis ilmu. Ilmu tauhid. Yang pertama adalah ilmu yang membincangkan tentang tauhid, tentang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilmu sir. Yang kedua adalah ilmu, kalau kita terjemahkan sir adalah rahsia. Macam mana pula ilmu tapi rahsia, kita nak belajar macam mana? Dah kalau rahsia. Jawapannya yang dimaksudkan rahsia di sini adalah yang tersembunyi di dalam hati. Lebih kita kenali sebagai ilmu tasawuf. Ilmu yang membincangkan, mengajar kepada kita bagaimana kita itu membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang terkeji, yang mazmumah. Lalu kita gantikan dan kita hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, iaitu sifat mahmudah. Jadi dinamakan ilmu sir, yakni bercerita tentang sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. A'ni, kata Imam Ghazali, a'ni bihi ma yata'allaqu bil qalbi wa masaihi. Yang saya maksudkan dengan ilmu sir itu, ilmu rahsia itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan hati dan juga kerja-kerja hati. Kerana hati ini ada maksiat dan ada taat dia. Jadi kita bukan hanya menjauhi maksiat yang zahir, bahkan wajib kita menjauhi maksiat yang batin, seperti takabur, seperti hasad, seperti riak, seperti ujub dan sebagainya. Bahkan kita lihat bagaimana iblis terpelanting, dilaknat daripada rahmat Allah Ta'ala adalah kerana takabur, aba wastakbar. Dia enggan taat kepada perintah Allah dan dia bersifat takabur. Wa ilmu syariati. Yang ketiga adalah ilmu syariat, atau kita lebih kenali sebagai ilmu fiqh. Ilmu yang menerangkan tentang hukum hakam, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang harus, mana yang makruh dan mana yang haram. Wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin. Adapun sempadan ataupun jumlah yang wajib daripada setiap satu daripada 3 ilmu. Sebab ilmu ni luas. Ilmu tauhid juga luas perbincangannya. Apatah lagi ilmu tasawuf, dan lebih-lebih lagi ilmu fiqh. Kerana fiqh ni ilmu yang sentiasa berkembang. Ada sahaja perkara baru yang berlaku, yang tidak berlaku di zaman dahulu, yang tidak ada fatwa daripada para ulama yang terdahulu. Secara khusus tidak ada fatwa. Di zaman kita berlaku. Jadi berkembang ilmu itu. Jadi adakah semua itu wajib kita tahu? Sekira-kira berdosa kita kalau tidak belajar? Jadi timbul persoalan di sini. Adapun jumlah yang wajib daripada setiap sesuatu daripada 3 ilmu itu yang menjadi fardu ain, yakni setiap orang tak dapat tidak dia kena belajar. Kita tahu ada lagi sama satu lagi fardu kifayah, yang mana kalau kita telah menunaikan kefarduan itu maka terlepaslah kewajipan daripada orang lain. Tapi kalau fardu ain tidak. Kalau satu Shah Alam ni sekalipun telah tahu ilmu itu, hanya kita seorang saja yang tak mahu belajar, maka kita masih lagi berdosa. Awal dia orang Shah Alam sambut raya haji. Jamuan sebenarnya raya haji. Raya haji belum lagi. Kita bersilaturahim dahulu. Sempena raya katanya. Jadi kena ingatlah ya, kita punya jamuan-jamuan apa semua ni adalah kita buat dengan tujuan umum, untuk bersilaturahim, untuk bersedekah makanan dan sebagainya. Bukan kerana itu hari raya yang disyariatkan sudah habis. Kalau Syawal, 1 Syawal saja. Kalau hari raya haji belum tiba lagi, tapi sudah masuk bulan-bulan haji. Ada sebahagian sudah pergi kan, sudah naik flight untuk menunaikan fardu haji. Moga-moga duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah itu dipermudahkan segala urusan dan diterima amal ibadah. Kerana kita usaha saja.
Hakikatnya yang jadi tetamu Allah tu telah tertulis. Yang tertulis jadi tetamu Allah walaupun tidak merancang, walaupun tidak plan. Kadang-kadang dapat pergi. Yang tidak ada dalam senarai Allah Ta'ala, ada dapat satu kisah, satu orang sudah sampai di airport di Jeddah, ya. Tapi pasport tertinggal dalam flight, disuruh balik. Maknanya dari segi hakikat itu nama dia tidak tertulis sebagai tetamu Allah. Tapi usaha, kena usahalah, daftar ataupun apa tu, travel agent dan sebagainya. Kalau ilmu tauhid, maka sekadar yang dengannya itu kamu tahu asas-asas agama, ya. Usuluddin ini adalah perkara-perkara pokok dalam agama. Apa dia? Iaitu bahawa kamu mempunyai Tuhan. Jangan sampai tak tahu orang tu punya Tuhan. Dalam khutbah jemaat di UAE semalam, Al-Habib Umar, jarang juga kita dengar orang berkhutbah. Yang kita selalu dengar adalah orang baca teks khutbah. Kalau baca dengan bersemangat boleh tahan lagi. Kalau baca dengan nada membaca, itu yang kita tak tahan mata tu. Ya. Sedar-sedar dah komat dah. Khutbah pertama lebur, khutbah kedua pun tak berapa perasan. Ya. Berkhutbah ni lain. Kita dapat rasakan apa yang disampaikan. Antaranya beliau menyampaikan bahawa kepentingan kita itu menggunakan akal dengan cara yang betul. Jangan kita menyalahgunakan akal supaya akal ini hanya menjadi alat kepada nafsu. Jadi dia beri contoh, ya, orang yang cuba menghidupkan, ya, amalan LGBT, ya. Kerana itu semata-mata nafsu. Ya, akal menolak gaya hidup LGBT ini. Tetapi ada orang nafsunya terdorong ke situ. Jadi orang yang tidak menggunakan akal, dia akan mendapat penyesalan dunia dan akhirat. Di akhirat dia akan merintih, "Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah dahulu ketika kami di dunia, kami itu mendengar, yakni dakwah dan seruan para rasul, dan kami itu menggunakan akal, tidaklah kami ini tergolong daripada ahli neraka. Jadi salah satu sebab masuk neraka adalah tidak menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang seolah-olah di hidup tu tidak bertuhan. Tuhan dia adalah hawa nafsu dia. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidaklah kamu memerhatikan, melihat macam mana teruknya orang yang mengambil sebagai Tuhan dia itu hawa nafsu dia sendiri. Apa yang hawa nafsu dia suruh, dia taat dan patuh, dan dia hidup seolah-olah tidak bertuhan. Paling tidak fardu ain, kita tahu bahawa kita punya ilah Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Aliman, yang maha mengetahui. Sebab itu akidah Qadariyah itu sepakat ulama mengatakan itu adalah akidah yang kufur. Kerana orang Qadariyah ini bukan saja dia mendakwa bahawa Allah Ta'ala tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Ya Allah ciptakan manusia, setakat itu dia mengaku. Sama macam orang Islam yang lain. Tapi apabila manusia itu bertindak, bercakap, bergerak, melakukan itu dan ini, itu bukan ciptaan Allah. Itu manusia sendiri. Maka oleh kerana Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, kata mereka, Allah juga tidak tahu manusia nak buat apa, kecuali setelah manusia itu lakukan. Ini menafikan ilmu Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, sama ada sudah berlaku di alam yang zahir atau belum berlaku, Allah tahu. Qadiran, yang maha berkuasa. Itu juga menafikan kuasa Allah. Makna berkaitan dengan perbuatan manusia, Allah tak ada kuasa. Helpless. Allah hanya boleh tengok saja. Tapi Allah tidak boleh buat apa-apa. Kalau Mu'tazilah, dia menafikan kuasa Allah pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kata dia, Allah hanya menciptakan perbuatan yang baik atau lebih baik. Adapun yang buruk-buruk itu bukan Allah yang ciptakan. Ini tidak faham kudrah Allah Ta'ala. Kerana kudrah Allah itu meliputi setiap yang mungkin. Maka menjadi baik atau buruk, melakukan taat atau maksiat itu mungkin. Bukan mustahil. Bukan wajib. Maknanya akli lah. Secara akal, tak mesti orang tu buat baik. Dan tak mesti orang tu buat jahat. Jadi buat baik atau buat jahat ini perkara yang harus dari segi akal.
Maka perkara yang harus dari segi akal itu termasuk di bawah skop kudrah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mustahil, yang wajib itu tidak ada kena mengena dengan kudrah. Aku orang tanya, kamu kata adakah kamu berpegang Allah Maha berkuasa? Tentu kita orang Islam jawab ya. Takkan Tuhan tak berkuasa. Adakah Allah Taala berkuasa atas segala-galanya? Tentu tak macam kita. Kita ada benda yang kita mampu, banyak benda kita tak mampu. Oh, kalau macam tu, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Kamu kata Allah Maha berkuasa. Di situ kalau kita dah mengaji, kita tahu bahawa melahirkan anak itu bagi Allah mustahil. Tuhan yang lain daripada Allah itu mustahil. Maka yang mustahil tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Ada orang nak bagi kita confuse, nak menimbulkan syubhat, maka sekurang-kurangnya kita tahu bahawa kudrah Allah itu bergantung dengan setiap yang harus. Muridan, maha berkehendak, bukan Allah Ta'ala terpaksa. Hayyan, bukan Allah Ta'ala mati. Mutakalliman, bukan Allah Ta'ala itu bisu. Sami'an, bukan Allah Ta'ala itu peka. Basiran, bukan Allah Ta'ala itu buta. Wahidan, esa, bukan banyak Tuhan ini tidak. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Muttasifan bisifatil kamal, bersifat Allah Ta'ala itu dengan sifat-sifat kesempurnaan. Bukan 20 sifat je Ustaz, tidak. 20 sifat itu yang wajib kita tahu, kita faham, kita yakin. Tetapi bukan Allah Ta'ala dibataskan dengan 20 sifat sahaja. Bahkan kita wajib yakin bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, yang hanya Allah Ta'ala yang tahu hakikat sifat kesempurnaannya. Yang 20 itu yang paling tidak kita tahulah ummahatus sifat. Sifat-sifat utama yang orang yang sihat akal fikiran dia tidak akan boleh terima kalau Tuhan tidak bersifat dengan salah satu daripada sifat yang 20 itu. Bukan membatasi kepada 20 sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian. Jadi munazzahan anin nuqsani wazawal. Tuhan yang disucikan daripada sebarang kekurangan. Jadi jangan kita kiaskan Allah dengan makhluk. Misalnya nisbah pada makhluk, kalau tak boleh melahirkan anak tu kurang. Kan orang kalau kahwin tapi tak boleh lahirkan anak itu dianggap sebagai satu kekurangan. Orang nak cek masalah dengan isteri ke dengan suami. Kalau dengan isteri macam mana rawatan, kalau dengan suami macam mana pula usaha ikhtiar dia. Tapi nisbah kepada Allah, kalau melahirkan anak itu kekurangan. Kerana kalau anak Tuhan pasti Tuhan. Berarti Tuhan itu bukan satu. Bila Tuhan banyak, berarti masing-masing Tuhan dia ada limit dia. Maka itu kekurangan, mustahil. Dan juga daripada binasa. Dan daripada tanda-tanda baharu. Jadi jangan kita terpengaruh dengan orang yang mendakwa kononnya berakidah dengan akidah salaf, tapi menafsirkan ayat Quran dan hadis dengan tafsiran-tafsiran yang bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkamad. Dia bermain dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, maka dia kata Allah Ta'ala ada tempatnya di atas arash. Lalu Allah Ta'ala itu 1/3 malam daripada atas turun ke langit dunia. Itu dalalatil hudus. Itu tanda-tanda makhluk. Habis di Quran yang sebut. Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kamu yang menafsirkan, yang memahaminya secara zahir, secara makna yang bercanggah dengan kesucian Allah Ta'ala, mengatakan Allah bertempat di atas arash. Sedangkan arash itu makhluk Allah. Kamu juga menolak akidah yang menempatkan Tuhan pada makhluk. Jadi akidah kamu itu bercanggah, kerana akidah kamu itu bid'ah. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan daripada Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati padanya itu percanggahan-percanggahan yang banyak. Jadi akidah yang menempatkan Allah atas arsy itu akidah yang bid'ah. Akidah yang mengatakan orang musyrik juga bertauhid dengan tauhid rububiyah itu akidah yang bid'ah. Yang mengatakan orang-orang Islam yang sembahyang, yang puasa, yang haji, tetapi mengamalkan tawassul, tabarruk, istighasah itu musyrik, itu akidah yang bid'ah. Tak ada dalam Quran hadis. Tak ada dalam akidah salaf.
Ini hanya dakwaan sahaja. Saya sendiri hadir dalam satu mesyuarat di negeri Perlis membincangkan isu ini. Jadi saya tanya kepada yang hadir dalam mesyuarat, ada tak di sana dalil yang mengharamkan istighosah bil amwat? Sebab kata mereka, kalau kita minta tolong dengan orang-orang wali para nabi setelah kewafatan mereka, itu syirik. Haram. Ini kan hukum. Haram tu hukum. Hukum tu perlu pada dalil. Jadi saya tanya, ada tidak dalil? Jadi yang menjawab mengatakan, uish, dalil banyak dalam Quran semua. Oh, tak apalah kalau dalil banyak, boleh tak bagi satu? Tak mesti kalau dalil 10 kita nak dengar 10. Bak mai lah satu dalil. Sampai habis mesyuarat, seorang pun tak bak mai. Lupa ke Ustaz? Yalah, seorang mungkin lupa. 14 orang ada PhD belakang. Takkan pakat lupa habis. Tak ada. Tak ada satu dalil Quran ke hadis ke. Jadi oleh kerana tak ada yang jawab Quran hadis, masa debat 11 Februari di Perlis juga, ya, saya tanya lagi, saya tak tanya dah pasal dalil. Saya tanya, ada tidak di sana salaf yang mensyirikkan istighosah? Ada tidak di sana salaf yang mengatakan orang musyrik bertauhid dengan tauhid rububiyah? Tak ada. Senang, tak boleh bawa. Jadi ini hanya dakwaan, kononnya akidah salaf menunggang nama salaf, sedangkan salaf bariun. Salaf berlepas diri daripada akidah macam itu. Sebab itu ketika di UIA, saya hadir satu program muzakarah. Ini satu usaha yang patut dipuji lah. Dari segi soal politik tu terpulanglah nak sokong siapa, masing-masing punya kecenderungan. Tapi inisiatif yang bagus oleh Kerajaan Negeri Selangor buat program Festival Ihya Ut-Turath. Festival menghidupkan khazanah-khazanah ilmu yang ada dalam Islam. Lalu dijemput tokoh daripada Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Jadi ada muzakarah di UIA. Yang bertanya adalah Sahibus Samahah, Mufti Pahang, bertanya tentang ada orang mendakwa sama sahaja pengajian Tauhid 3 dengan pengajian Sifat 20. Ikutlah, siapa nak belajar Tauhid 3, ajarlah. Siapa yang nak belajar Sifat 20, belajarlah, sama saja. Ya, sama-sama nak kenal Allah Ta'ala. Jadi dengan tegas Syekh Ali Jum'ah menjawab, tidak sama. Kerana Tauhid 3 itu adalah Tauhid yang bid'ah, yang tidak dipegang oleh salaf. Ya, awal-awal yang membawa konsep Tauhid 3 ni adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Sebelum beliau tidak ada. Dan selepas beliau hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengutip semula, dan of course lah murid-murid beliau yang dahulu. Kemudian boleh dikatakan mati akidah itu, ajaran itu, sehingga dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tujuannya itu mengkafirkan orang Islam. Dengan Tauhid 3 itu dikatakan, oh kamu bertauhid hanya dari segi rububiyah saja. Label kamu ni tauhid orang musyrik. Tapi dari segi uluhiyah kamu kafir. Kerana kamu tawassul dengan orang mati. Kerana kamu istighosah dan sebagainya. Itulah lebih kurangnya rumusan jawapan Syekh Ali Jum'ah. Tapi yang tak berkenan, dia tak nampak isu tu. Dia kata mufti cakap Arab tak fasih. Dalam sesi soalan tu, ya, Sahibus Samahah bertanya, jadi Syekh Ali Jum'ah tak berapa jelas apa maksud soalan. Lalu diterangkan oleh Dr. Aiman, pensyarah UIA. Kalau saya faham begini maksud Sahibus Samahah. Jadi orang yang mendukung Tauhid 3, dia tidak boleh menolak fakta itu. Fakta bahawa Tauhid 3 tidak ada dipegang oleh salaf. Jadi dia main isu, Sahibus Samahah cakap Arab pun tak fasih. Dia tak sebutlah nama, tapi dia kata adalah melihat kepada bahasa Arab mufti, dia kata dia macam dia peli lah. Pertama kita kena faham, bahasa yang bukan bahasa mother tongue, bukan bahasa ibunda, memang kalau kita faham bahasa itu pun kita tidak akan fasih bercakap kecuali kita biasa. Kalau bahasa ibunda itu susahlah. Bahasa ibunda itu insya-Allah kita jangan guna pun, benda itu sudah sebati dengan diri kita. Tapi kalau bahasa yang kita belajar as a second language, as a third language, kalau kita biasa guna, kita lancar.
Tapi kalau kita lama tak guna, dia akan lupa. Dia tak datang dia punya vocab dia. Jangan kata bahasa Arab lah, bahasa orang putih pun kalau lama tak guna, tak mai dia punya apa aku nak sebut ni. Jadi tak mai. Sama juga orang yang biasa cakap orang putih. Dia datang perkataan orang putih dulu. Apa dalam bahasa Melayu? Padahal dia orang Melayu. Tapi sebab dia terlampau biasa guna perkataan Inggeris, dia nak describe sesuatu tu dalam bahasa Melayu apa dia nak? Bukan dia belagak, memang dia tak datang dulu. Jadi dia bukan masalah itu. Bukan masalah oleh kerana kamu tak fasih bercakap bahasa Arab, maka kamu tak layak jadi mufti. Ya, bahkan kalau kita lihat kiai-kiai di Indonesia ramai yang mahir bahasa Arabnya, boleh kalang kitab dalam bahasa Arab. Tapi kalau suruh cakap Arab, oleh kerana tak biasa, tak lancar dia. Jadi fokuslah pada isu ya. Adapun kefasihan bahasa Arab ni kalau kita lihat ya, orang-orang yang kerja restoran, orang-orang Bangladesh yang kerja apa di negara Arab kadang lebih fasih lagi daripada mufti sebab dia guna hari-hari. Adakah dia lantik jadi mufti sebab fasih bahasa Arab? Bahasa Arab dia usah berabuk je lah, berabuk lah. Tapi nak jadi mufti bukan itu syarat dia. Tapi memang kena tahu bahasa Arab lah. Kalau sampai jadi mufti bahasa Arab pun tak tahu, itu masalah juga. Kerana sumber hukum bahasa Arab, kitab-kitab rujukan utama bahasa Arab. Kalau mufti sampai tak tahu bahasa Arab, itu bahaya. Tapi kalau mufti tahu bahasa Arab, tapi tidak biasa bercakap dalam bahasa Arab, itu biasa. No big deal. Tapi fokus kepada soalan yang ditanyakan, adakah sama pengajian Tauhid 3 dan juga pengajian Tauhid Sifat 20? Yang dijawab oleh Syekh Dr. Ali Jumaah, tak sama. Satu, Tauhid yang membawa kepada mengkafirkan orang Islam. Dan satu lagi Tauhid yang membawa kita kenal Allah Ta'ala Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha hidup. Dia tidak bisu, tidak pekak, tidak sama seperti makhluk. Kan beza. Ini Tauhid memang nak mengenal Allah sekurang-kurangnya secara akliyah. Adapun nak mengenal Allah secara perasaan, itu perlu kepada ilmu tasawuf dan juga amalan-amalan yang membersihkan hati. Baik. Dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasulnya. Jadi ini akidah kita. Bukan sampai kita kata Nabi Muhammad SAW itu Tuhan, tidak. Bagaimana sekalipun kita memuliakan Nabi SAW, bagaimana sekalipun kita memuji Nabi SAW, hatta kita istighasah dengan Nabi SAW, ya. Walaupun kita tawasul dengan Nabi SAW, tetap akidah kita abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan juga utusan Allah. Jadi jangan dia bawa ajaran-ajaran yang seolah-olahnya ya, Nabi itu Tuhan, Tuhan itu Nabi. Ya. Ada pula kata Muhammad itu adalah Allah yang dizahirkan. Ini tasawuf. Muhammad hamba Allah. Allah pencipta Tuhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling basic lah. Kalau yang itu pun tak tahu, tak lepaslah fardu ain. As-sadiqu yang benar pada apa yang bagi dia bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan benar pada apa yang datang pada lisannya daripada perkara-perkara akhirat. Jadi kalau apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita bantah, jangan kita bangkang. Kalau kita tak mampu untuk amalkan, moga-moga Allah ampunkan. Jangan sampai kita tolak. Summa masailu fi sya'airi sunnati tajibu ma'rifatuha. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan tentang syiar sunnah itu wajib kamu mengetahuinya. Perkara-perkara pokok, perkara-perkara yang basic jangan sampai tak tahu. Syiar. Sebab tu macam azan tu, itu adalah syiar. Memang hukum dia sunat. Sah kita sembahyang kalau tak azan. Tapi jangan kita tak mahu azan. Kadang-kadang kan kalau masjid surau, kalau kuliah maghrib habis lambat, dia tak mahu azan. Komat terus. Tak sah tu tak sah. Tapi itu mematikan syiar. Di zaman para sahabat masih berperang dengan orang-orang kafir ya. Apabila mereka nak menyerang sesuatu kampung,
biasanya serangan dilakukan lepas waktu subuh, kerana nak pastikan, nak double confirm bila ada dengar seruan azan, maka serangan akan dibatalkan. Kerana itu tanda kampung tu kampung orang Islam. Kalau ISIS, Daesh, dia tak kira orang Islam boleh serang. Sahabat Nabi, dia berjihad melawan orang kafir, maka dia pastikan tidak ada syiar Islam. Kalau ada syiar Islam, tidak akan diserang. Dan wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi subhanahu wa ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala akharun fatakunu ma'allahi subhanahu ala a'zami khatarin. Jauhilah kamu bahawa kamu membuat bid'ah dalam agama Allah Ta'ala ini, apa yang tidak datang dengan perkara itu, Al-Quran ataupun asar, sunnah Nabi ataupun perkataan sahabat, maka kamu berada pada posisi yang berbahaya di sisi Allah Ta'ala. Di sini nak kena faham ni. Bab bid'ah ni kita yang amalkan tahlil arwah, yang berdoa ramai-ramai lepas semayang, yang selawat selang-selang tarawih, kita itu yang dilabelkan ahlul bid'ah. Padahal dia tidak faham. Ya, yang berpegang dengan tauhid 3, yang mendakwa kononnya orang musyrik ada tauhid, yang mengkafirkan orang yang menyembah Allah Ta'ala, ya, yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertangan, berkaki, bergerak ke sana kemari, itu ahlul bid'ah yang sebenarnya. Adapun kita selawat selang tarawih, kenapa? Tak ada dalil Nabi buat. Kerana selawat ibadah yang umum. Kerana dalam Al-Quran Allah memerintahkan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman. Kita beriman tak? Beriman. Maka apa perintahnya? Hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi bila ada Allah tetapkan. Tak sama macam solat. Solat Allah tetapkan, diajar oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, ini waktu solat. Maka solat kita tak boleh buat sesuka hati kita. Hari ni hari Sabtu, cuti, ya, banyak kenduri kahwin, orang jemput masa waktu zuhur ke atas. Ya, waktu pagi kita free. Kita semayang zuhur siap-siap. Nanti senang. Tak payah lagi semayang zuhur tengah hari. Tak boleh. Itu bid'ah yang sayyi'ah. Tapi kalau selawat kan tidak ditetapkan. Berarti selawat selang tarawih boleh, sebelum tarawih boleh, lepas tarawih boleh, masa memandu boleh, masa di kedai makan boleh, masa di tepi padang boleh, masa memancing pun selawat. Apa masalah? Mana dalil selawat masa mancing? Tak perlu. Kerana telah terpayung dengan dalil yang umum. Tapi ini nanti akan jadi perbincangan yang khususlah tentang tajuk bid'ah. Kita baca pada kuliah Jumaat, ya. Jumaat yang ketiga, tapi baru yang Jumaat semalam tu semalam lah ya, saya skip ya, kerana nak hadir Jumaat di UIA. Itu kita baca kekeliruan umat, bab yang pertama tentang bid'ah. Ini secara umum saja nak menunjukkan bahawa jangan kita melakukan perkara bid'ah, yakni yang sayyi'ah, perkara baharu yang bercanggah dengan syarak. Adapun perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, itu tak ada masalah. Contohnya, imam solat dengan menggunakan mikrofon. Ini bid'ah, jelas. Tak berlaku di zaman Nabi SAW. Tapi adakah bercanggah dengan syarak? Satu masa dahulu ada orang alim yang menolak. Orang alim daripada Arab Saudi. Dia kata tak boleh sembahyang pakai mikrofon. Kenapa? Kerana tak ada zaman Nabi. Jadi datang ulama daripada Mesir, berdialog dengan beliau, lihat beliau baca Quran, dan beliau pakai cermin mata. Jadi ulama Mesir tanya, kamu kenapa pakai cermin mata? Zaman Nabi, orang tak bakal pakai cermin mata untuk baca Quran. Oh, dia kata ini untuk bagi jelas. Kalau saya tak pakai cermin mata, saya tak nampak. Jadi kata ulama daripada Mesir, sama juga macam mikrofon, untuk bagi jelas suara. Kamu pakai cermin mata untuk bagi jelas pandangan. Imam pakai mikrofon untuk bagi jelas pendengaran, bagi orang lain dengar dengan lebih jelas. Oh, baru dia faham. Oh, macam itu. Jadi kena faham bahawa yang dilarang itu adalah perkara baharu yang bercanggah dengan syarak. Adapun perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, itu tidak dilarang. Ya. Misalnya doa khatamul Quran yang diamalkan di Arab Saudi. Apabila ditanya kepada Syekh Ibn Baz,
tentang hukum melakukan doa khatam Quran dalam salat, kata beliau itu tidak ada dalil yang khusus. Dalam Quran hadis tak ada suruh baca doa khatam Al-Quran, dan tidak ada dalam hadis kata Nabi SAW buat doa khatam Al-Quran. Tapi ia perkara yang baik. Maknanya berdoa itu perkara yang baik, dan dalam salat tidak dilarang berdoa. Jadi itu bid'ah yang tidak bercanggah dengan syarak. Syekh Ibn Baz, ulama Arab Saudi. Tapi kalau bid'ah yang sayyi'ah, dan semua bid'ah dalam akidah sayyi'ah dalalah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam perkara akidah. Akidah wajib sama seperti akidah Nabi SAW. Akidah yang tidak sama seperti akidah Nabi SAW itu paling tidak berdosa, dan ada sebahagian membawa kepada kufur. Maka kita kena tahu, seperti Imam Ghazali pesan, jauhilah kamu itu bahawa kamu melakukan perkara bid'ah dalam agama Allah Ta'ala ini, nanti kamu berada pada posisi yang berbahaya. Wa jami'u adillati tauhidi mawjudun asluha fi kitabillahi subhanah. Ada orang kata kita belajar sifat 20 tu akal semata-mata. Tak. Okay? Kalau siapa belajar sifat 20, dia akan jumpa dalil akalnya ini, dalil naqal daripada Quran ini. Jadi semua dalil tauhid itu sebenarnya telah ada puncanya dalam Al-Quran. Wa qad zakaraha syuyukhuna radhiyallahu anhum fi kutubihim allati sannafuha fi usulid diyanat. Maka guru-guru kita, moga-moga Allah redha kepada mereka, telah menyusun dalil-dalil ini, menyebut dalil-dalil ini di dalam kitab-kitab yang mereka susun tentang akidah. Wa 'alal jumlati kullu ma la ta'manul halaka fi jahlihi wa talabu ilmihi fardun la yasughu laka tarkuhu. Secara ringkaslah, setiap apa yang kamu itu tidak terpelihara daripada binasa kalau kamu jahil. Maksudnya kalau kamu tak tahu benda tu, kamu boleh binasa akidah kamu, maka menuntut ilmu tu jadi wajib. Fahadihi maka ini dia. Maknanya faham yang ini. Kalau nak jawab soalan fardu ain ilmu tauhid, faham yang saya terangkan tadi. Maksudnya yang diterangkan oleh Imam Ghazali. Wabillahi taufiq. Tapi akhirnya di tangan Allah jugalah taufik. Macam mana kita terang, macam mana kita dakwah pun, yang tidak dapat hidayah dan taufik, dia tidak akan nampak. Wa ammal ladzi yata'ayyanu faduhu min ilmi sir. Adapun yang fadu ain belajar ilmu tasawuf, itu insya-Allah kita akan terangkan pada kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.